Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala, sama ada tuntutan itu berupa tuntutan yang wajib maupun yang sunat, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada larangan itu berbentuk haram, makruh maupun syubhah insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita duduk berkongsi lagi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan pada malam ini perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi petang tadi berkesempatan saya melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Quran membicarakan tentang apa yang dikatakan peringkat salat. Rupanya tuan-tuan, walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran suruh dirikan salat, aqimus salat, bunyi macam senang tuan-tuan, dirikan oleh kamu akan salat. Tidak. Tapi salat yang macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita dah lama salat, tapi salat kita ni macam tak ada kesan. Solat kita ni macam tak ada apa-apa perubahan, macam tu je lah ada. Daripada dulu sampai lah ni macam tu je lah. Kok ada perasaan-perasaan, sifat-sifat mazmumah masih ada, kan? Kok nak kata perbuatan mungkar masih ada. Sedangkan bab solat ni suatu perkara yang penting sebab dia tiang agama. As-salatu imanuddin, faman aqamaha aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala. Nabi kata solat itu ialah tiang agama. Siapa dirikan sembahyang, dia telah menegakkan agama. Siapa meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Maknanya perkara pentinglah solat ini. Solat bukan perkara main-main. Selepas syahadah, solatlah perkara yang sangat penting. Sebab itu dibawa Nabi SAW bertemu Allah untuk nak bagi tahu tentang solat. Sebab solat jugalah yang pertama ditanya nanti. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdul yaumal qiyamah as-salat. Pertama-tama yang akan ditanya pada hari kiamat nanti bagi seorang hamba-Nya ialah tentang solat. Solat bagi clear dulu tuan-tuan. Solat bagi settle dulu. Selepas syahadah, solat ni bagi clear, bagi sempurna. Jadi kenapa solat kita yang kita buat ini, kadang-kadang kita tengok tak rasa seronok, tak rasa manis buat ibadat solat ni.
Kadang kita solat tu tak rasa apa-apa, cuma dapat penat je. Rasa malas nak solat tak. Nak pergi solat tu rasa malas. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat tu pasal apa? Nak menyatakan rasa rindunya kita, nak rasa rindunya kita kat dia tu. Sebab tuan-tuan, kalau tengok bab solat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan solat, apa yang Allah dapat? Kalau tuan-tuan buat solat cantik pun apa yang Allah Ta'ala dapat? Kalau tak cantik pun apa yang Allah dapat? Tapi kenapa dia perintahkan solat? Kan? Nak kata harapkan apa-apa istimewa dari kita pun tak ada, dia pun tak mengharap. Kan? Kalau kita tak solat, tak buat solat, tak sempurna solat pun, apa yang ada dapat pada Allah? Apa? Tak ada apa. Habis itu kenapa dia perintah solat? Dia seronok tengok kita solat. Perintahkan solat. Nah, solat. Aku seronok tengok muka solat. Apa maksud seronok ni? Aku suka tengok muka solat. Contohlah kan, tak ada anak kan, anak kita ni, kita tahulah anak kita, kita bagilah dia, kita belikan hadiah untuk dia, kegemaran dia kan, dia seronoklah dapat kan, dapat. Kita dapat apa? Kita pun tambah seronok sebab anak tu ingat kita bagi kat dia lah kan, ingatlah dia, ayah dia bagi baju ni, bagi hadiah ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala suruh semayang, suruh solat supaya ingat kat dia lah. Tanda cinta, bukti, rindu hamba pada Tuhan, suruh solat. Jadi kita solat ni pasal apa? Pasal cinta ke, pasal rindu ke, pasal nak pahala? Kalau kita rasa nak pahala, rasa tak layak dapat pahala. Kalau rasa nak syurga, rasa tak layak nak syurga, Allah tak dapat lah. Kalau solatnya macam kita ni, banyak berjalan pada duduk tetap kan? Banyak melayang pada ingat dia, banyak lupa lalai pada dia dari ingat dia kan. Layak ke nak dapat syurga dia? Layak ke nak dapat pahala dia? Rasa macam tak layak lah tuan-tuan. Bukan rasa, memang tak layak tuan Imam kan? Allahu Akbar, mulut Allah Maha Besar, hati tak ada, kosong. Hati ingat benda lain kan? Jadi semayang pasal apa Allah Ta'ala perintah? Nak tengok betul ke kau rindukan aku, betul ke kau cintakan aku, betul ke kau sayangkan aku. Kalau kau cintakan aku, rindukan aku, kau solat. Solat, aku tak dapat apa pun, aku cuma nak tahu betul ke kau cinta aku ni, kau rindu aku. Aku rindu ke engkau, aku cinta ke engkau sebagai hamba aku. Engkau tak rasa rindu kan? Jadi tuan-tuan, dia pun perintahlah solat. Jadi solat yang bagaimana tuan-tuan dia nak? So, itu solat ini ada peringkat-peringkat dia. Kita tengok kita ni peringkat yang mana malam ni. Kita tengok solat kita ni kata ulama ada 7 peringkat solat ini. Kita tengok satu persatu. Jangan ngaku dulu lah, jangan pandang orang, jangan ngaku. Balik sekarang baru menung. Nak tidur sekarang, letak tangan atas dahi, agak-agak aku peringkat solat yang macam mana kak? Perlu tak aku buat perubahan dengan solat aku ni? Atau aku biarkan solat aku macam tu ya, tak ada apa? Maka pertama dia kata, peringkat pertama solat orang yang jahil. Apa maksud solat orang yang jahil ini? Peringkat ni ialah peringkat yang pengetahuan fardu ain tak lengkap. Solat fardu ain tak lengkap. Syarat sah semayang tak apa ingatlah. Kita ni macam rasa boleh solat kan, tapi kena bab ni tak ingat juga tuan-tuan. Berasa macam boleh kan, tapi sebenarnya tak boleh pun. Tapi nunjuk gaya tu macam boleh lah. Kena dengan pakaian tu rasa macam
Ngangkat tangan semua tu rasa macam boleh lah kan. Tapi sebenarnya banyak tak tahu pun. Tuan, banyak yang tak tahu, banyak yang tak faham sebenarnya tuan. Banyak yang kita tak faham, banyak yang kita tak tahu. Ni peringkat solat orang yang jahil, dia kata. Yakni yang tak lengkap fardu ain, syarat sah sembahyang, rukun dengan sunat masih keliru. Mana satu rukun, mana satu sunat, baca lahu tuan-tuan. Tak ingat rukun, sunat, yang mana sunat, yang mana tak sunat. Angkat tangan ni sunat ke tak, yang macam mana yang sunatnya. Allahu Akbar. Kan? Jadi tuan-tuan, dan tak berusaha pula nak belajar. Ni masalah lah. Dah lah jahil fardu ain kan. Semua tak ingat, semua tak faham kan. Belajar pula malas. Nak pergi cari ilmu tu malas tuan-tuan. Nak cari ilmu bab solat, nak bagi faham, nak talaki duduk dengan guru, dengan alim ulama, nak tanya solat saya ni bagaimana. Malas. Allahu Akbar. Ni peringkat solat orang yang jahil. Inilah yang dinamakan solat orang tanpa ilmu. Maka solat orang tanpa ilmu ini mardudatan, ditolak tuan-tuan. Mardud. Umpama kalau kita, Nabi kata dalam kitab turas, solat kita ni umpama kain buruk yang dikepal-kepal, balik tak kita balik, Nabi balik, aku tak nak lah. Macam ini solat. Macam ini ngadap aku. Ini ke tanda kau cintakan aku. Ini ke bukti kau rindukan aku. Macam ni rupanya. Tak nak aku. Tak nak, ambil balik. So bila dia bagi kat kita balik, apa maksud? Tak nak lah kan. Apa kesan di hati kita, di jiwa kita? Tak ada apa lah. Zero. Kosong. Tak ada apa kan? Jadi hakikatnya orang macam ini sepertinya tidak solat, walaupun dia solat. Bukan jangan solat, sepertinya dia ni macam tak solat. Solat tapi tak solat. Akhirnya orang pun cakap, nama je sembahyang tu kan, tunggit perangai teruk juga. Ni kan sembahyang kan, tapi orang kata kau sembahyang ke tak? Macam ni kepanggil orang sembahyang. Sebab anggap solat macam tak solat. Amalan dia ni tertolak walaupun duduk dekat saf yang paling depan ataupun membaca surah yang panjang-panjang. Allah Ta'ala tak nak tengok kita ibadat. Bukan dia nak tengok sangat berapa lama kita beribadat, berapa panjang kita baca, berapa banyak jumlah ayat yang kita baca, berapa banyak zikir yang kita buat. Allah Ta'ala nak berapa sempurnanya engkau solat waktu ngadap aku, kata Allah. Aku nak kesempurnaan itu yang aku nak. Aku bukan nak berapa panjang kau baca. Aku bukan nak kau berapa lama ibadat. Sempurnanya itu aku nak. Macam orang bagi hadiah lah kan. Hadiah tak mahal mana, tapi bungkus dia Masya Allah. Kita tengok pun rasa cantik sungguh bungkusan ni. Tapi dalam harga RM5 je. Dia bukan nak tengok berapa banyak. Jadi kita kena buat balik semula solat ni betul-betul. Betul-betul buatlah solat. Kena belajar betul-betul balik semula. Mana rukun, mana syarat, mana sunat, ni apa hukum, yang ni macam mana, ini macam mana. Jangan main langgar, jangan main belasah. Tak boleh. So itu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang macam mana aku sembahyang. Yang dia suruh ikut tu apa? Rukun qaulinya, rukun fi'linya. Qalbi jangan ceritalah tuan-tuan. Nabi dengan kita jauh sangat. Dengan sahabat pun jauh, dengan awliya Allah pun jauh. Tapi nak suruh tentang qaulinya, fi'linya, tentang rukuknya, tentang sujudnya, tentang bacaannya. Kau baca, kau buat macam mana aku buat. Tapi dalam masalah qalbunnya, tu payah.
payahlah sikit. Bukan sikit, memang banyak payah. Tapi berusaha. Nanti ada peringkat yang kedua lah, ada peringkat lain. Ni baru peringkat pertama ni. Maknanya kita kena belajar balik betul-betul, perbaiki balik semula solat kita ni. Rukuk bagaimana? Kita kena ngadap tuan. Macam mana tuan, rukuk saya ni betul ke tak? Sujud saya ni betul ke tak tuan? Angkat tangan saya ni betul ke tak? Bacaan saya ni macam mana tuan? Tasbih yang saya baca ni betul ke sebutan dia? Tasyahud yang saya baca ni betul ke tuan? Jumpa orang-orang alim, jumpa tok-tok guru, minta tolong tengok, tolong tegur ibadat solat saya ni. Saya ni nak belajar bab solat betul-betul. Sebab kita ni belajar pasal dengar dulu-dulu kan, solat macam mana. Beli buku panduan solat, baca lah kan. Baca. Adalah ustaz-ustaz ajar-ajar sikit-sikit dah. Kita pun tak tanyalah cerita laki jumpa ustaz, kami nak belajar bab solat ni betul-betul ustaz, macam mana bacaan betulnya, niat ni macam mana ustaz, lafaznya macam mana, rukun takbir ni berapa ustaz, salam ni macam mana, nak kena tengok ni. Rugi tuan-tuan peringkat pertama ini, sebab ulama kata orang ni macam tak solat walaupun dia solat, sebab jahil. Satu, peringkat pertama. Peringkat yang kedua tuan-tuan ialah sembahyang orang yang lalai. Tadi jahil tuan-tuan, ni lalai. Orang yang mengetahui fardu ain, tahulah fardu ain, alhamdulillah, dengan lengkap dia tahu. Sebut ni apa, semua dia tahu, alhamdulillah, syukur. Tahulah fardu ain ni apa. Tetapi bila bermula sahaja angkat takbir, Allahu Akbar, fikiran dia pun mula dah melayang. Yang saya baca tadilah, fawailul lil musallin. Tu lalai. Dia datang tadi dalam keadaan terburu-buru. Dia datang tadi bukan dalam keadaan rasa rela diri. Maknanya dia datang tadi bukan dasar kecintaan. Dia datang tadi atas dasar keterpaksaan. Waktu dah masuk, Bilal dah panggil, datanglah. Bila dia masuk solat ni bukan atas dasar cinta itu, tetapi atas dasar keterpaksaan. Bila dia sembahyang, dah sembahyang tuan, sembahyang, Allahu Akbar, dia mula start jalan. Dia jalan sana, dia jalan sini, pergi sana, pergi sini. Sedar-sedar dah salah. Sedar-sedar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah habis dah solat. Tuan-tuan, tak rasa apa waktu solat tadi ni. Sekejap teringat, kejap melayang. Kejap ingat, kejap melayang. Sampai barang hilang, lupa, semua ingat dalam sembahyangnya. Semua marilah. Semua mari. Tadi datang fikir, mana aku letak kunci tadi? Kata mari lah. Dalam sembahyang datanglah. Nampak jelas kunci tu atas almari dia apa. Tu yang rasa tak sabar nak balik tengok. Ni peringkat orang yang lalai. Jadi terlalu banyak benda yang dia fikir. Waktu solat ni macam-macam fikir. Patut waktu solat ni mula dengan takbir sampai salam, yang lain lupalah semua. Dia macam tuan-tuan pergi Mekah lah, naik je kapal terbang, turun je Jeddah, masuk je kota Mekah, lupa segala-gala kat Malaysia ni. Tak ingat anak, tak ingat kerja, tak ingat kerja punya banyak pun boleh lupa. Lupa lah kerja. Tenang tuan-tuan pergi sana, la ilaha illallah, tak ingat apa dah. Tak ingat anak, tak ingat cucu, semua tak ingat. Dah nak balik esok baru ingat. Turun je airport KLIA, kerja banyak tu lah. So nak pergi ni lagi kan, ada meeting lagi.
Hari tu di Mekah, masa depan Kaabah, haram tak ingat langsung. Lupa, tinggal semua, tinggal. Kok sebulan pergi haji, sebulan tu lupa semua urusan. Dah semua tinggal. Aku tak nak dengar semua ni, aku tak nak dengar. Tak ada ambil tahunya. Balik, baru teringat. Allah. Solat ni macam tu lah. Angkat je takbir, Allahu Akbar, lupa dah semua, melainkan Allah Ta'ala je aku ingat. Yang lain lupa. Kerja lupa, semua lupa. Diharamkan semua tu, jangan ingat semua tu. Tinggal semua. Urusan semua tinggal. Apa nak ingat lagi? Dah masuk dalam surau, dalam masjid, dah lupa dah semua. Ibu-ibu jangan duk ingat, alah kan nak masak apa balik kan ni. Tak boleh dah habis. Dah masuk masjid ni dah, stop. Masak ke apa ke. Tak ada dah. Tapi bila masuk masjid ni macam-macam ingat. Ingat itu, teringat ini, ingat. Tuhan ancam kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ancam kita. Solat tapi kita lalai. Jadi maknanya apa? Hakikatnya semayang fizikalnya, tetapi akal dan hatinya tidak ingat Allah Ta'ala. Jasad dia ada, turun, sujud, bangkit, turun, sujud. Ingatan, hati, akal khalis, tak ada apa, satu pun tak ada. Ini sembahyang orang yang lalai. Apa hadiah dari Allah? Allah Ta'ala hadiahkan, fawailul lil musallin. Allah hadiahkan itu, neraka wil. Ada sembahyang tapi masuk neraka wil kerana lalai dalam solat dia tu, tak ingat apa-apa, kan? Banyak benda lain yang dia ingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni peringkat yang kedua. Kita tengoklah tuan-tuan, kita punya peringkat yang mana. Jangan cakap dengan orang, aku ingat aku yang kedua kot, pertama okey kosong kan, aku bab duain okey, aku tangi ni problem sikit lah kan, aku sering kedua. Nanti dulu, jangan tengok dulu, kita tengok, kita fikir dulu, balik kan berfikir aku ni pertama ke kedua, atau ada peringkat ketujuh. Dia sebab dia 7 peringkat, mana tahu kok kita dapat peringkat ketujuh lah ke? Aku rasa peringkat pertama ni tak ada lah, peringkat kedua ni ada sikit-sikit lah kot. Mana tahu kan? Kita fikirlah, kita renungkan, kita muhasabah diri. Makna kalau peringkat pertama cepat-cepat pergi mengaji, peringkat kedua cepat-cepat mujahadah lawan hawa nafsu kita. Tu baru 2 peringkat, ada 5 lagi peringkat. Tuan-tuan pun dah risau dah peringkat mana lah aku ni kan, makam mana aku dapat kan. Okey, peringkat yang ketiga, solat bukan kerana Allah. Solat tapi bukan sebab kerana Allah Ta'ala. Kita semayang sebab Allah suruh kita semayang kan, tapi ada pula orang semayang atas sebab yang lain lah. Macam dululah saya waktu belajar kan, saya belajar kat universiti. Bila belajar ni di Mesir ni tuan-tuan, kalau boleh ustazah dia ni, kalau nak minang dia lah, kita nak melamar dia tu, ada ustazah-ustazah yang jenis nak laki-laki pergi sembahyang berjemaah kat masjid, berserban, berjubah, kopiah tak tanggal. Dia boleh terima lah laki-laki macam ni lah. Ustazah di Mesir tu pun ada grup juga dulu kan. Ni ustazah yang jenis pakai baju kurung, ni yang jenis pakai baju ketat, yang ni ustazah yang pakai niqab. Dia ada grup ni, ada kumpulan-kumpulan. Pening enggak mengaji ni pun kan? Ustaz pun sama. Ada ustaz yang jenis tak berkopiah, ni ada ustaz yang jenis rambut panjang punya serabut, tapi ustaz lah. Yang ni jenis warak sikit lah.
jenis pakai kopiah tak tanggal-tanggal, tidur pakai kopiah ni. Kan? Ini jenis pakai sorban punya, ini jenis masjid punya kaki, ini ustaz jenis mengaji punya lah. Jadi ada ustazah ni, dia nak cari yang bersorban, berjubah pergi masjid. Kan? Kalau nak minang dia, nak takdim dia, jenis tu. Jadi dia suruh benda yang boleh berlakon tau. Jadi saya adalah satu kawan ni tahu, dia berkenan dekat ustazah ni, tapi ustazah ni jenis pakai nampak biji mata nikop. Dulu orang tak suka lah, apalah bernikop-nikop. Sekarang ni terpaksa pakai lah kan, pasal COVID pakai lah kan. Nak kata apa kan, suka tak suka kan. Jadi dia pun kebetulan rumah masjid sini, rumah ustazah tu belah sini, depan masjid ni. Rumah ustaz ni depan lagi. Jadi macam mana nak takdim perempuan ni? Hari-hari pergi sembahyang 5 waktu kat masjid tu. Walaupun malas pergi juga lah. Pergi pakai cupang, pakai sorban, nunduk dia pergi kan. Masuk tu pergi jalan. Ustazah dia pun tengok, oh ini warak budak lelaki ni. Sebulan 2 bulan tengok clear ustaz ni, boleh. Kalau dia minang aku terima kan, apa lagi kan. Kita bukan jenis tu, kita jenis kopiah tak kena lekat punya. Ada pakai, tak ada tak pakai. Jenis tak pandai lah kan. Tak dapat lah kan. Jadi dia pun pakai-pakai, pergilah tanya. Berkenanlah ustazah tu pasal kriteria dia jubah, serban, sembahyang berjemaah kat masjid. Dapat lah. Lepas nikah, serban hilang, jubah hilang, masjid dah ke mana. Ni semua sebab niat dah tak betul, buat benda dah tak betul, akhirnya dapatlah benda tak betul. Ni orang sembahyang macam tu lah. Pasal orang ramai, sembahyang lah. Orang tak ramai, tak ada lah. Tengok semua bangkit sembahyang sunat, takkan aku tak bangkit. Leceh lah, bangkit jugalah. Allah, ni sembahyang pasal orang ramai, pasal kan. Kau nak tengok hari Jumaat kan, tak pernah sembahyang sunat, tapi hari Jumaat semua sembahyang sunat. Tak pernah. Yalah semua sembahyang, malulah tak sembahyang kan. Semua orang bangkit, takkan kita tak bangkit pun. Padahal Jumaat dia fardu pun tak buat. Dia sembahyang Jumaat dia pun. Sembahyang Jumaat dia pun, tapi Jumaat dengan sunat qabliyah dengan wajib. Fardu haram tak buat. Macam mana? Sebab sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tolak sembahyang ni bukan didirikan kerana dia, kecuali bila dah bertaubat dan menyesal sungguh-sungguh. Taubat balik semula. Buat bukan kerana Allah, kena taubat. Buat kerana terpaksa, kerana banyak benda lah, bukan kerana Allah Ta'ala, maka peringkat ni solat dia bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ibadat tak nama ibadat bila mana dia buat selain daripada kerana Allah Ta'ala. Tak boleh lah. Maknanya jangan buat selain daripada kerana Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan tak ada lah, dah tua-tua ni apa nak, kerana apa lagi solat. Memang nak solat pun pasal dah tua-tua ni kan. Kita pun nak ke kubur, solat lah tapi janganlah pasal solat, pasal apa solat tuan? Dah nak ke kubur ustaz, solat lah, apa lagi. Kau tak nak solat ke tak tahulah, dah nak kubur, dah nak manggil ni kan. Jangan. Kita solat, aku solat ni kerana Allah Ta'ala. Rindu dan cinta aku pada Allah aku solat. Bukan harap apa-apa. Syurga, pahala tu kerja Tuhan. Tak payah ambil kerja Tuhan tu. Biar dia tahu urus, jangan risau. Kita perbaiki kita ni. Tak payah minta-minta dengan Tuhan ni. Syurga nak pahala, layak ke dapat? Kalau takat amal ibadat yang kita buat ni. Jadi tuan-tuan, hak tu kerja Tuhan. Syurga, pahala, semua tu kerja dia. Cuma kita mengharap, bagilah. Itu harapan kita. Bukan tak nak pula, nak. Tapi tidaklah buat sesuatu kerana aku nak syurga ni. Kita jenis nak buat ni nak berupah kan. Kalau tak berupah tak mau buat. Kita kan macam tu kan. Pasal apa? Buat bangkit 10 akhir malam.
sebab dapat 1000 bulan. Kau tak dapat 1000 bulan, tak ada bangkit apa, tak dapat apa. Pasal nak 1000 bulan punya pasal bangkit, itu pun kira malam ganjil dia. Malam 21, 23, 25, 27, 29 kan, 5 malam dia bangkit. Pasal apa bangkit? 1000 bulan. Malam 22 tak bangkit, tak ada. Apa tak ada? Lailatul Qadar tak ada. 1000 bulan tak ada lah. Satu malam 22 ada ke Qiyamul Lail? Tak ada. 26, 24 pun tak ada. 26 pun tak ada. 28 tak ada. Malam ganjil dia 5 malam je. Pasal nak 1000 bulan tu, pasal tu tak dapat-dapat. Cuba kita buat setiap malam tengok. Tiap-tiap malam bangkit daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan. Macam mana agak-agaknya? Takkan tak dapat. Tapi duk berkira, bangkit pun berkira. Itu pun pukul apa bangkit? Pukul 4. Nak 1000 bulan, buat 2 rakaat. Kira sungguh dengan Allah Ta'ala. Macam orang bernazar lah. Orang bernazar ni sebenarnya boleh, tapi tak bagus. Bernazar ni apa? Deal dengan Tuhan. Kau bagi, aku bagi. Contoh, saya kalau anak dapat masuk universiti, seekor kambing nak bagi masjid dalam mutakin ni. Bila? Tahun ni lah, kalau anak saya dapat masuk universiti tahun ni, saya nak bagi kambing seekor. Tiba-tiba anak, bila kita dah bernazar, kena sedia duit tak? Mestilah siap sedia duit kan? Yelah, mana tahu dapat masuk-masuk. Kita buat standby duit dah ada duit ni. Kambing kan, contoh kambing tu 1000, dah adalah 1000, pegang 1000 dia. Tiba-tiba tak dapat masuk universiti, dapat masuk maktab ya. Agak-agak nak bagi tak kambing tu kat masjid? Tapi dah, duit dah ada 1000. Kau nak apa lain lah, pasal Tuhan tak bagi. Oh, makna Tuhan tak bagi, aku tak bagi. Tuhan kata, tu pun aku punya. Nampak tak manusia berkira dengan Allah Ta'ala kan? Berkira sungguh dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku bagi kau rezeki nak 1000. Pasal kau nak duit kambing, aku bagilah 1000 tu kan? Alhamdulillah rezeki pun dapat 1000. Anak pula takdir tak dapat masuk universiti, dapat masuk maktab je. Alhamdulillah dapat masuk maktab, bagi dekat kambing lah 1000. Nah, duit kambing 1000. Walaupun saya nazar kambing, kalau dapat masuk universiti ni maktab pun tak apalah, ambillah kambing, niat sedekah, ambil makan, kan besar pahala. Tapi oleh kerana berkira dengan Tuhan, tak bagi kambing tu. Itu kata universiti ni maktab, nantilah aku bagi pisang lah 2 sisi. Tukar pisang tu, pisang bagi daripada kambing pergi pisang. La ilaha illallah. Berkira sungguh dengan Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala kata, kalau buat macam tu dengan kita, kau semayang tak betul, tak lah, satu pun tak ada. Macam tak mengasuh lah kita. Nikmat syurga tak mengasuh, jangan main. Nazar boleh, tapi nazar ni tak bagus. Nazar ni tak bagus. Dia macam orang Minang bernazar lah. Orang Minang khabar dia nazar ni, kadang-kadang dia pemain-mainnya. Satu hari dia di tengah lautan tau, naik bot, naik kapal. Tiba-tiba gelombang kuat, ombak kuat. Dia pun bernazar. Dia kata apa? Kalau aku boleh sampai ke jeti, aku nak bagi lembu seekor. Gelombang punya kuat, nazar lembu lah. Takkan nazar pisang pun. Mana jalan, lembu lah nazar. Bila nazar lembu, berhenti ribut. Ribut pun berhenti, ombak pun dah kurang. Tukar nazar. Tak jadilah lembu, tak jadilah kambing. Kambing dah makin dekat dengan tepi, rasa tak ada dah kot, tak ada dah ni. Tak jadilah, ayam. Tukar ayam.
Dan nak sampai tebing, pisang sesisi je lah kata dia. Tuhan bertipu. Tuhan bertipunya. Ya, daripada lembu, pisang sesisi pergi. Pasal dah nak sampai tepi tu, tak jadilah. Pisang je. Kita ni tuan-tuan bernazar dengan Tuhan. Hak milik Tuhan yang kita nazar berapa? Dan niat sedekah nak bagi-bagi je lah. Kok ia pun dah kumpul dah duit kan, 1,000 nak beli kambing. Tuan, saya pun dah nazar, walaupun anak saya tak mesti ambil lah. Tuan buatlah kenduri kat masjid ni, kambing, makanlah. Saya sedekah jugalah, tak ada masalah. Jadi kalau kita mengharap sesuatu dari Allah, kita tengok dulu setimpal ke kita buat. Nah ni martabat yang ketiga, peringkat yang ketiga, solat bukan kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian yang keempat, peringkat yang keempat, solat orang mujahadah. Apa dia solat orang mujahadah? Solat ni ialah sembahyang, dia mestilah khusyuk kan, bab hati. Kenalah sentiasa ingat Allah Ta'ala daripada mula sampai habis. Ingat Ta'ala. Jadi hati kita ni kejap ingat, kejap masuk, kejap ingat, kejap keluar. Kita paksa dia, lawan. Kita lawan sungguh-sungguh. Nak bagi dia ingat Tuhan juga, nak bagi hati ni ingat Allah Ta'ala juga. Lawan, paksa. Dia mujahadah sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia nak hadirkan hati dia dalam solat ni. Lawan. Walaupun nampak berdiri tegak je kan. Tegak, nampak tenang. Tapi hati ni lawan terus. Berjuang habis-habisan. Nak ingatkan Allah Ta'ala, nak masukkan Allah Ta'ala dalam ingatan hati dia. Allahu Akbar. Ini dipanggil solat orang yang mujahadah. Jadi bila mula nak melayang ni, cepat-cepat sentak balik, cepat-cepat ingat balik. Jadi kejap khusyuk, kejap tidak. Lawanlah, kejap ingat, kejap tak, kejap tak, kejap ingat. Allahu Akbar. Berhempas pulas. Sementara nak habis solat ni, berhempas pulas tuan-tuan. Nampak macam tenang, tapi jiwa tak tenang, berlawan dengan hawa nafsu. Sehingga kan zahir nampak tenang solatnya, tapi batinnya jenuh berperang dengan syaitan dan nafsu. Syaitan nak bawa keluar, nafsu nak bawa keluar. Kita lawan nak bagi masuk, bawa masuk duduk dalam ni, duduk ingatan kepada Allah Ta'ala. Lawan. Ni tuan-tuan, peringkat yang keempat. Bersungguh-sungguh berlawan tuan-tuan. Bersungguh-sungguh nak bawa ingatan Allah Ta'ala dalam hati kita ni. Biasalah tuan-tuan, kejap keluar kejap masuk tu normal lah kan. Kadang banyak keluar pada masuk. Kadang belum solat lagi dah keluar dulu kan. Belum solat lagi, baru nak angkat takbir dah keluar dah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada keluar balik. Dah elok letak keluar pula dia kan. Orang macam ni, kalau was-was macam ni, dia jangan jadi imam, bahaya. Kok dia jadi imam pun makmum belakang hati-hati. Allahu Akbar, dia letak. Bila dia letak, makmum tengok dia dah letak, makmum pun angkat. Allahu Akbar. Makmum dah elok, dia turun balik semula. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbil nas. Yang kita kat belakang dah baca dah. Kita semua dah masuk dah. Sebab kita lebih hebat pada imam lagi. Kita dah masuk elok cantik. Imam keluar dah balik semula. Kita pun turun balik semula. Turun lah kan. Kita apa hal mam? Keluar pula dia kata dia. Dia dah masuk tadi, keluar balik. Aduh. Peganglah kuat-kuat mam. Kita orang dah masuk ni, macam mana ni nak masukkan balik? Bukan senang. Ni pasal itu. Saya pun tak tahulah apa yang nak masuk, apa yang nak keluar. Kadang macam-macam lah tuan-tuan. Jadi dia datang, dia nak lawan, nak bawa masuk, tapi tak masuk-masuk. Angkat dah baik dah. Dah cantik kan. Allah. Slow tu. Slow kan. Letak, tangkap cepat. Letak. Dah masuk tu. Dah clear. Dah clear lah. Bila dah clear, baru nak baca Allahu Akbar.
Allah, keluar lah balik. Becek lah. Main keluar masuk. Baca lagi, keluar Auzubillahi, keluar Auzubillahi Falak. Baca ayat kursi, semua baca lah. Kan? Ni jangan, bahaya ni. Kan? Ni kalau jadi imam macam mana ni tuan-tuan? Pening kita. Kan? Jadi imam macam mana? Penat kan? Oh, solat ni susah tuan, nak khusyuk. Khusyuk ni kita dengan Tuhan je lah. Orang lain mana tahu khusyuk betul dia sembahyang. Ya ke khusyuk? Kan? Kita akan turun kan? Kau tengok tu, khusyuk betul, nunduk kan? Uput berjalan. Siap beli kicap bagai dulu. Beli lauk, beli ayam bagai. Uput dia khusyuk nunduk, duk mikir kan ayam, tongki, tahu. Kita mampu dia kata khusyuk dia semayang. Ya Allah. Upur dia lepas ke pasar dah upur dia. Khusyuk tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu kan. Kadang-kadang dia semayang Allahu Akbar, mata macam tu je kan. Tak khusyuk lah semayang. Kau tengok mata dia, kau tengok mata dia. Tak. Jangan tafsir khusyuk ni pun banyak tuan-tuan, luas. Tapi nampak tak khusyuknya kalau dia tengah sembahyang orang bersembang tapi dia tahu jawapan, tu memang tak khusyuk lah. Allahu Akbar. Kau tahu siapa yang meninggal siapa? Haji tu, dia bersembang kan? Dia pun dengar je kan. Yang syaitan tak bagi dia tahu nama orang tu. Syaitan bagi kat dia nama tu. Nama orang meninggal tu sampai kat dia, yang bersembang tak tahu kan. Dia mampu dia bercerita ni. Alah, yang minggu lepas yang meninggal tu, yang jatuh kat kolam tu. Habis sembahyang, Assalamualaikum. Alah, jamal tu haji. Macam mana kau tu? Biar zalut tadi. Biar zalut. Tu bahaya tuan-tuan tu.
Kita sambung sikit itu, ada sikit lagi. Malam ni habis ni 7 ni. Tak habis pun kita bagi habis juga. Kan? Selalu macam tak habis kan. Malam kita bagi habis kan. Okey. Jadi orang yang solat mujahadah ni tuan-tuan, hakikat dia terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ampun ke, nak azab, kita harap Allah Taala ampunkanlah di atas kelemahan kita, kesalahan kita ni. Sebab orang kategori ni kena banyak istighfar, perbaiki lagi ibadat ni. Yang itu yang kita lepas solat, kita istighfar tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu. Pasal apa istighfar, minta ampun? Sebab lalai, kan? Lupa, kan? Tak ingat dia, banyak dosa kita dalam solat. Sebab itu dia kata hakikat solat orang mujahadah ini terpulang pada Allah. Allah nak ampun, ya Allah ampun. Allah nak azab, ya Allah azab. Apa yang kita harap? Harapkan Allah Ta'ala ampunkan kita. Ampunkan kita di atas kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Waktu ngadap dia pun boleh lupa, boleh lalai. Abang macam mana tuan-tuan kan? Okey. Yang kelima ialah solat orang soleh. Kita tengok yang ni, nak tengok ni kan. Nak tengok kok kena kat kita kan, mana tahu kan. Kok martabat yang kelima lah, mana tahu ada rezeki dapat yang kelima ni kan. Nampak yang pertama ni, yang kedua tu cerah masa depan. Kan? Yang ketiga tu tak ada lah kot. Yang keempat ni pun ada harapan. Yang kelima ni tak tahulah. Kok yang kelima ni kita punya pula, mana tahu kan. Apa dia solat orang soleh ni? Makna pada bacaan sembahyang dihayati oleh akalnya. Tapi kita pula tak faham bahasa Arab kan. Macam mana nak hayati? Fatihah boleh lah kan. Tapi surah, juzuk, mana nak hayati? Awak pun tak belajar bahasa Arab sangat, tak berapa pandai sangat. Bukan tak berapa pandai, memang tak boleh kan? Macam mana nak hayati? Kalau boleh, Alhamdulillah, boleh hayati. Kalau tak boleh, macam mana? Okey, berat ni kan, tak boleh. Jadi dia suruh sembahyang ni, solat ni ialah dihayati oleh akalnya. Fikirannya cuba diseiringkan dengan apa disebut oleh lidahnya. Lidah sebut, akal seiring dengan apa yang disebutkan lidah. Kalau bertasbih seiring dengan ingatan kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dan sebagainya, seiring dengan apa yang kita sebut fikiran kita. Tak ada yang lebih besar, tak ada yang lebih agung melainkan Allah Ta'ala. Jadi fikirannya tak melayang, tapi nikmat sembahyang tidak terasa lah, sebab sibuk dengan menghayati bacaan itu. Tak ada nikmat apa-apa sembahyang, sekadar sembahyang habislah tanggungjawab sembahyang tu. Macam makan lah, nikmat makan tak ada, kenyang adalah, nikmat makan tu tak terasa. Tak terasa nikmat makan sebab duk nak pulun sedapnya pasal ni. Tu yang nak pulun tu. Nikmat apa? Nikmat tak ada. Sembayang habis lah, nikmat sembayang tak ada. Sebab kita sibuk, masyghul dengan kita mengingat apa yang kita baca ni, kita baca ni, kita baca ni, kita baca ni. Sibuk lah tu. Nikmat tak ada. Nikmat solat tak ada. Inilah sembahyang minimum yang perlu diusahakan supaya selamat di sisi Allah Ta'ala. Kalau boleh, ni lah. Kalau dapatlah, dapat peringkat yang kelima lah. Okey. Sebab dia kata apa? Dan juga dapat mencegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Solat ni lah yang disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ni solat peringkat orang yang soleh ini. Solat dapat mencegah perbuatan-perbuatan mungkar dan sifat-sifat mazmumah. Okey? Okey. Itu yang kelima. Yang keenam, ni nak habis dah. Solat
para wali. Kan? Macam mana dia solat? Dia solat perbuatan seiring dengan kepahaman dan penghayatan. Faham waktu rukuk, faham apa maksud rukuk. Sujud, faham apa makna sujud. Maksudnya apa? Waktu rukuk dan sujud ni dia benar-benar rasa hina, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa dalam hati kehinaan di hadapan Allah taala sewaktu rukuk dan sujud. Berat sikitlah, tapi kita kena usahalah. Walaupun berat, kenalah mujahadah, lawanlah walaupun tu rasa berat. Bila berdoa, rasa diri benar-benar lemah dan mengharap, aku minta tolong ni ya Allah, pasal aku memang tak mampu, melainkan Engkau je yang boleh tolong aku ya Allah. Kalau tak, aku tak berdoa ni kan, pasal dah tak ada tempat dah nak ngadu kat Engkau je, aku boleh ngadu ya Allah. Jadi sembahyang ini, solat ini dapat dihayati dan dinikmati rasa dia. Dia dapat nikmat rasa sewaktu sujud rasa hina diri, waktu rukuk rasa hina diri, waktu berdoa rasa mengharap sungguh pada Allah, dia dapat rasa dalam diri dia. Ini yang solat para awliya Allah. Jadi hakikatnya bukan sahaja dijamin selamat, nikmat solat yang tidak terucap juga dapat dirasai. Tuan-tuan, dia dapat rasa nikmatnya solat. Sebab Allahu Akbar, hinanya aku di hadapan Allah. Aku ni tak ada apa melainkan mengharap pada dia. Baru dapat rasa. Tu yang sampai menangis tuan-tuan tu yang meleleh air mata, sebab teringat hinanya diri di hadapan Allah, dan teringat rasa lemahnya kita depan Allah. Tu yang sampai menitik air mata. Ya Allah, kalau tak dengan rahmat-Mu ya Allah, tak dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan keampunan keredaan-Mu ya Allah, aku ni tak layak jadi hamba Engkau ya Allah. So itulah, kalau kita tengok syair tu kata apa, aku tak layak masuk syurga Engkau ya Allah, tapi aku takut nak masuk neraka Engkau. Sebab rasa kehinaan, rasa kelemahan diri sebagai hamba. Walaupun ada ustaz-ustaz yang komen kata mengarut syurga pun tak nak, neraka pun tak nak, nak duduk mana? Bukan tak nak, kena faham betul-betul. Tu sifat tawaduk. Ada ustaz-ustaz ni kadang komen dan syair Imam Syafi'i ni kan, yang disandarkan kepada Syafi'i, dia kata apa? Dah syurga pun tak nak, neraka pun tak nak, dah duduk mana? Bukan tak nak, rasa diri ni aku nak, tapi rasa tak layak ya Allah. Kau ampunkan aku ya Allah. Kau ingat kau layak sangat masuk syurga Allah. Kau ingat kau layak sangat nak dapat habuan dari Allah. Tapi manusia ni dia lupa diri, dia komen, ni semua bodoh ni perkataan macam ni. Apalah ni? Syurga pun tak nak, neraka pun tak nak. Kau faham tak? Bukan aku tak nak syurga, kan? Bukan aku tak nak neraka, memang aku tak nak pun. Aku takut neraka. Aku dah boleh nak masuk syurga, tapi bila memikirkan diri aku yang tak layak ni, malu aku. Macam kita dengan orang yang lebih tinggi lah, kan? Yang lebih hebat dari kita, rasa rendah diri lah kita ni. Aku tak layak campur kau level lain, aku bawah je. Kau semua cap hebat-hebat, aku cap ayam je. Tapi bila duduk belum tentu. Geram kadang-kadang kan, bila cakap lagu tu, tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, bila duduk mana? Ini kadang-kadang ayalah ustaz-ustaz macam-macam sekarang ni tengah sibuk tak habis-habis pasal capal Nabi, tak habis-habis hari ni. Tak payahlah duk sibuk-sibuk benda tu kan. Kalau ada hujah dia betul silakan, tak ada sudahlah. Kita hari ni sibuk ustaz-ustaz, doktor-doktor, orang PhD ni semua tengah membahas bab isu capal Nabi, tampal logo capal, logo itu. Buang masa lah. Orang semayang banyak tak tahu ni lagi, kau sibukkan dengan urusan orang semayang lagi, baguslah.
Tak payahlah kau nak bahas benda-benda macam tu. Dia sekadar meletakkan logo, apa masalahnya? Iyalah dia tak logo tu. Apa pula? Oh ni boleh mendatangkan syirik dan sebagainya. La ilaha illallah. Betul keselipun Nabi sampai tahap tu tuan-tuan. Serabut kepala. Walau. Tu saya kata, kadang-kadang orang yang banyak masalah lain kita tak sibuk nak bahas. Macam mana kita nak buat ajak orang datang solat? Macam mana orang nak betulkan orang solat? Macam mana nak betulkan orang baca Quran? Tu tak sibuk, duk sibuk. Bila ada ustaz keluarkan bak capal, semua cerita bak capal. Cerita bak solat duduk, semua cerita bak solat duduk. Hari ni, insya-Allah. Hari ni habis. Buang masa banyak. Masya-Allah. Berapa ramai orang tak tahu sembahyang? Tak payahlah. Biar kita pergi kejar orang tak tahu sembahyang ni. Nak ajar dia sembahyang. Sibuk. Oh ini nanti jadi syirik. Letak capal. Keluar hadis tu. Tak dalam hadis. Tak ada itu. Saya tengok macam nak kiamat. Dunia ni buat capal lah. Puncanya apa capalnya itu? Puncanya ada satu ustaz. Dia buat topi tu. Buat cap tu. Dia buat cap tu. Dia buat lambang capal. Cania lah, cania terlambang tasbih saya. Tasbih saya boleh capal ni. Kau nampak dia orang ni, oh ustaz pun pakai capal ke? Tak, ini aku beli memang dah ada benda Allah ni. Takkan aku nak buang. Kok dia tanya kau, ustaz pun ni juga ambil tabaruk capal Nabi. Dah, aku tak ada apa, aku beli tasbih. Ada gambar capal, tak apalah, takkan aku nak buang, patahkanlah nanti apa pula. Oh masalah pula. Tak adalah saya ni capal Nabi ni. Tak ada. Orang salah faham lah kan. Saya tak kisah tuan-tuan. Kau rasa betul apa yang kau buat, ada dalilnya, ada hujahnya, buatlah, silakan. Kau mungkin dengan tengok gambar tu kau teringat Nabi, mana tahu. Daripada aku tengok gambar Bobo Boy, aku tengok gambar dia. Daripada aku tengok Iron Man, aku tengok dia, itu pun jadi masalah kan. Kita ini semua nak jadi masalah. Berkaitan dengan Nabi semua nak jadi masalah. Tak ada kerja. Ikut ajalah, buat ajalah. Hari ni doktor, ustaz-ustaz semua bak capal. Kalau buka YouTube tu bak capal. Kadang saya kata la ilaha illallah. Kau orang ni macam tak ada kerja lah. Hari tu bab sembahyang duduk atas kursi tak sah, macam ni, bahas jawapan tak agak. Siapa yang faham? Tak ada dia kan? Yang duduk atas kursi menung kan? Ada orang kata tak sah, ada orang kata sah, ada orang kata walaupun duduk atas kursi time sujud kena sujud. Masalah aku tak boleh sujud, tak boleh kepaksakan sujud. Gila bapak indah. Besok keluarlah isu lain tu. Saya kadang-kadang sedih tengok orang agama ni hebat-hebat, tapi isu selipur pun sampai hari ni tak selesai-selesai. Kita tengok isu penjarakan waktu sembahyang, ada yang konspirasi Yahudi lah, dia buat gambar catur lah, apa benda lah ini. La ilaha illallah. Tak payahlah tuan-tuan. Kalau betul kita rasa hebat, kita bawa kitab, kita pergi menghadap. Tak payahlah menghadap orang lain, pergi menghadap Menteri Agama. Menteri Agama tu dia open punya. Datuk, saya nak menghadap Datuk lah, saya nak bincang bab. Saya dah jumpa kitab mengatakan tak ada yang katakan semayang jarak-jarak macam ni. Apa menghadap dia? Ini dalam YouTube seorang kata macam ni. Semua tunjuk pandai lah. Dalil ni tak ada. Ini apa semua. Apa masalah? Sampai bila ni konspirasi Yahudi ini menjauhkan umat Islam. Dulu suruh rapat kau tak nak rapat. Tak nak pergi masjid bukan tak nak rapat. Tak nak pergi masjid dulu. Hari ni bila orang main jarak, riuh rendah satu negara riuh. Tak ada dalil apa semua. Sudah dah. Dulu orang suruh penuhkan masjid apa tak datang. Nak marah ke aku kan? Sungguh kadang-kadang tuan-tuan kadang tak masuk akal tu. Sekarang ni kena sibuk ni sampai lukis gambar catur tu. Tengok catur, tengok sah semayang sebiji tak?
Ini semua konspirasi Yahudi. Kita tertipu dengan WHO. WHO itu dia pakar dalam bidang kesihatan. Ulama-ulama kena dengar cakap dia, sebab dia pakar dalam bidang kesihatan. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tak pakar bidang kuman ni, kau pakar bidang hukum. Jadi hubung kait hukum dengan kuman ni lain. Dia kata kuman ni boleh berjangkit kalau dekat, tak ni dia kena jarak sikit. Jadi nak menyelamatkan, sedangkan menjarakkan solat ni bukan, mendekatkan ni bukanlah rukun sembahyang. Ni kelebihan solat berjamaah. Nak elakkan bahaya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Sebab dia kata kalau kau rapat, besar kemungkinan dia mudah berjangkit. Kalau jauh, besar kemungkinan dia kurang berjangkit tu. Dia ambil daripada itu, ulama keluarkan hukum. Boleh jarakkan. Tak ada hadis, tak ada itu, tak ada ni. Aku suruh kau duduk dekat-dekat dengan COVID pun kau tahu. Fas'alu ahli zikri, pasal itu ahli majlis fatwa lain. Kita penceramah lain. Penceramah nak balun orangnya. Ahli majlis fatwa ni dia bincang, ada masalah berbincang, panggil. Siapa yang pakar dalam bidang tu? Fas'alu ahli zikri. Ahli zikri ni siapa? Bidang apa? Perubatan. Panggil orang bidang perubatan. Jangan pergi panggil yang masuk rumput tu. Kau macam, kau apa pendapat kau tentang semain jarak-jarak ni? Ni semua mengarut. Kau tanya dia bak rumput lah, macam mana kau nak pendekkan rumput tu? Bagi nampak cantik? Tu. Ini semua nak bercakap orang ni, ustaz nak cakap, tu nak cakap, ni nak cakap. Majlis fatwa dah keluar. Apa-apa majlis fatwa bertanggungjawab. Dia dah bagi jawapan. Tapi orang tu kata tak apa. Ini Presiden Turki kata. Ini majlis fatwa. Bukan presiden, majlis fatwa dunia. Kelukung. Kita jangan banyak gagal, ikut. Mesti dia orang marah kat saya punya. Ustaz ni pun segarut aku tengok. Tak apa, nak marah-marah lah. Sebab saya pegang dengan majlis fatwa tu. Sebab majlis fatwa ni dia dah merujuk lah tu. Saya tu buat rokok sampai hari ni tak selesai. Majlis fatwa dah merujuk kepada doktor-doktor kesan penyakit dari rokok. Doktor senaraikan majlis fatwa keluar hukum. Hukumnya haram merokok. Lawan dah, mana boleh haram, ni makro apa semua. Aku merokok tak ada masalah apa semua. Orang Malaysia ni memang sekabut. Garut dah kan. Dulu masa tak ada COVID, boleh datang salat berjemaah, tak penuh pun masjid. 2 baris pun susah. Bukan masjid ni lah, tempat lain lah. Tak habis sama tu. Kan? Masa tak COVID dulu ni, masa tak COVID tu sampai luar ke sembahyang jemaah? Berbelakang. Tak ada. 2 baris. Itu pun yang datang, yang dah tergoyang-goyang. Tu. Tu tuan cakap kata dia. Bila dah tutup masjid, bila dah dikurangkan jemaah pasal COVID, ini apa ni? Orang nak solat tak bagi. Mana yang boleh solat? Solatlah. Tak bagi berjemaah, aku solat kat rumah. Habis cerita. Yang penting aku solat. Buat kerja yang boleh buat. Yang tak boleh buat tak boleh kita buat. Yang tak boleh buat tu serah dengan Tuhan. Aku minta ampun ya Allah. Ini je keupayaan aku nak solat. Aku nak datang sana terhalang. Pintu tertutup. Masjid tertutup pasal COVID. Selabut lah. Ni mesti dia orang marah kat aku. Aku live ni. Ini mesti dia orang marah. Apa punya ustaz lah ni. Lantak kau lah nak marah aku. Ada aku kisah. Jangan. Kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Jangan lawan sudah lah. Kalau tak kita minta jadi ahli majlis fatwa. Saya nak jadi ahli majlis fatwa, kok layak. Kok layak lah. Ingat yang dilantik jadi ahli majlis fatwa tu dengan calang-calang orang kan tuan. Ingat belajar seminggu 2 ke tu. Ingat belajar belakang rumah kita ke. Ingat belajar sekolah tadika. Hebat-hebat tu, alim-alim tu tuan-tuan. Bukan tandingan kita tu, ahli majlis fatwa. Mufti-mufti tu,
tu semua orang hebat-hebat. Sebab itu dia layak jadi mufti. Kita ni apa yang layaknya? Boleh cakap ni pun dah rasa segah lain macam. Masa jadi ustaz. Tuan-tuan. Tapi tak apalah. Suka hati dia orang nak bahas. Saya tak nak bahas tu, lantak habis. Saya ikut je majlis fatwa. Dia kata jarak. Orang tanya saya, ustaz boleh ke jarak ni? Kau nak jarak. Aku memang nak jarak. Kau nak rapat, suka hati kau. Aku nak jarak. Sebab dia bagi jarak macam tu. Ada dalil ke ustaz? Aku tak tahu. Dia suruh jarak, aku jarakkan. Dalilnya apa ustaz? Kau tanya yang bagi tahu fatwa tu. Kau tanya aku buat apa? Kan? Tanya jarak. Yang ketujuh, akhir dah habis dah. Ustaz nak habis tak agak habis lagi. Semayang para nabi dan rasul. Semayang para nabi dan rasul. Semayang seorang hamba yang tenggelam dalam keagungan Allah, tidak dapat digambarkan indah dan nikmat dia. Allahu akbar. Kita dapat ikut yang fi'li, qawli jadilah. Yang qalbi ni, keagungan Allah dalam hati ni susahlah sikit. Bukan susah sikit, memang susah banyak. Tapi kita usahlah lawan, bermujahadah. Jadi 7 peringkat ni agak-agak kita peringkat yang mana tak payah cakap dengan orang, balikkan renung tengok. Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat, kelima, keenam. 7 ni memang tak ada lah. Nabi kan tak ada lah. 6 tu para wali ada harapan kot, sebab kita pun pernah jadi wali nikah. Boleh. Boleh kan? 6 boleh lagi lah kot. Tengoklah macam mana tuan-tuan, renung-renungkanlah. Jadi cukup takat tu. Ada nak tanya ke? Ada soalan ke nak tanya? Saya buka soalan. Cikgu. Kejap tu Haji, kejap cikgu tanya cak. Macam mana tu? Okey. Tak disebutkan paling minimum. Sekadar mana kesempatan kita buat. Kita sempat istighfar, sudah memadai. Tak sempat langsung, tak sempat istighfar, doa pun tak sempat dah, tak apalah. Kita doa lah waktu lain. Tapi takkanlah tak sempat langsung. Selalunya hari Jumaat tak sempat. Tapi di Johor ni alhamdulillah cuti. Tempat kami Jumaat kerja kan. Assalamualaikum meloncat terus. Di Johor ni alhamdulillah rezeki tuan-tuan kan, duduk di negeri Johor, cuti hari Jumaat, dapatlah berdoa, alhamdulillah. Jadi minimum tak ada cikgu. Maknanya sekadar mana yang cikgu dapat buat, cikgu buat. Dapat subhanallah, alhamdulillah. Dapat istighfar 3 kali, tak sempat dah istighfar 3 kali. Doa pun tak sempat dah, tak apa, memadai, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Tu Haji. Kalau kita mau jemaah sangat. Okey. Lebih imam boleh tak? Macam mana tu? Kita lebih jemaah lebih imam. Tak boleh. Tak boleh. Jangan boleh imam. Saya lagi tak tahu siapa imam. Contohlah yang imam, Tuan Haji pun duduk depan kan. Saya lagi siapa imam? Tuan Haji ke imam? Dia tidak bukan jemaah. Dia lebih imam datang terus ke depan aja lah. Lebih mana? Okey. Bukan dalam luar masjid. Luar masjid lah. Tapi luar masjid tu melebihi imam. Tak boleh. Sebab itu dia ada batas dia. Dia tak boleh. Ni sah. Okey, Tuan Haji semayang di luar sana kan? Luar sana. Tapi tak boleh lebih pada makmum ni. Sah ke depan. Selagi orang ikut tak belakang pula dah. Ni imam kedua ni. Tapi di luar dia amat. Tak boleh. Dia kena ikut sah juga. Tak boleh. Jangan mendahului imam. Jangan melebihi imam. Kalau dia semayang tepi tu lah kan. Ni baring, lepas tu pergi ke depan tu, ni imam, dia sebaring dengan imam tu. Dia sorang-sorang kan. Buat tenang. Sekejap lagi ramai ikut Tuan Haji. Katakan dia tak tahu, kita bertegur tak? Boleh tegur. Boleh tegur. Sebab dia tak boleh semayang, batal semayang tu. Kalau dia memfarakah lain, kalau dia semayang seorang lain. Tapi kalau dia berimam, dia tak boleh sebaring dengan imam. Tapi kalau dia belakang imam sikit lah, tumit dia belakang imam contoh. Tapi Tuan Haji seorang kat situ kan, timbul fitnah dia. Apa fitnah dia? Mana satu imam, dalam keluar. Mana tak apa Tuan Haji, kita semayang belakang, tak apa, jangan ke depan. Tanya boleh. Okey, habis saja. Okey, ada soalan lain? Kalau di Johor ni kita biasanya dalam Jumaat selalu berbincang aliran ahli sunnah wal jamaah, aliran
Al-Ahyah dan Al-Matuliyah. Jadi dalam hadis Sunnah wal Jamaah ada ayat-ayat lain ke selain daripada Al-Ahyah dengan Al-Matuliyah. Okey, baik. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah berpahaman, termasuklah pahaman Al-Maturidiyah. Maknanya dia termasuk Asy'ari dan Al-Maturidi. Dia termasuklah. Cumanya dalam khutbah itu mungkin nak memperjelaskan lagi. Inilah yang dikatakan pahaman, maksudnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang tak faham Ahli Sunnah wal Jamaah itu siapa? Pahaman yang macam mana? Berpahaman dengan Al-Maturidi dari sudut ilmu tauhid dia, dan Asy'ari dari sudut ilmu tauhid. Pasal itu Johor ni kan dia suka sebut benda tu kan. Dia suka sebut tu pasal nak bagi pemahaman yang jelas. Inilah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksud dia. Bukanlah Ahli Sunnah wal Jamaah ni lain, Al-Maturidi, Asy'ari ni lain. Tak, dia benda yang sama, cuma pahaman itu dijelaskan, diperincikan. Maknanya kalau kita mengikut pahaman Maturidi dan Asy'ari ni, inilah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain pada ni, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksud dia lah. Johor memang, saya baca kutubah pun memang macam tu. Saya tengok, perhatikan, oh Johor dia lain sikit. Kalau kami kat sana, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia yang lain pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni siapa? Syiah. Dia sebut dah. Dia sebut khusus tentang yang lain daripada pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di Johor ni dia tak sebut tau. Dia cuma sebut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu yang tak, dia tak sebut. Tu Johor perbezaan dia. Wallahu a'lam. Baik. Habis ya? Cukup, lain kali kita sambung lagi lah. Kalau panggil lagi, saya rasa masjid ni paling banyak manggil saya. So di Batu Pahat tidak masuk kali yang ke-6 ni. Betul lah. Ada lagi ke bawah? Ada lagi panggil? Dia angguk je, dia main angguk je. Saya pun pening tengok dia ni kan. 6, 7 kan. Saya nak balik-balik tak lepas-lepas kan. Tak lepas-lepas nak balik ni. Jadi tuan-tuan, Batu Pahat ni memang kuliah saya alhamdulillah setakat ni lah. Yang panggil 3-4 kali. Tapi masjid ni paling banyak lah. Saya tak tahu apa istimewanya masjid ni manggil saya kerap sangat. Suka kena balun go. Entahlah kan, tahan dia telinga dia. Jadi alhamdulillah. Tapi kemungkinan saya pada hujung tahun kot duduk di Batu Pahat. Memandangkan COVID makin meningkat. Kalau saya balik, saya tak lepas sini dah. Saya balik, saya buat surat nak balik. Bolehlah jumpa bini kan. Tapi nak datang sini tak boleh lah. Sedangkan kuliah saya dekat sini. Tak apalah, saya cuba bertahan dulu tengok macam mana. Selagi mana orang Batu Pahat nak berkongsi ilmu dengan saya, insyaAllah. Lain kau Batu Pahat dah halau balik, kau apa tunggu beli baru saya balik. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Mohon maaf sekata kasar bahasa ni perasaan tuan-tuan. Jadi rakaman-rakaman ni tuan-tuan boleh minta lah dekat diorang ni. Kat diorang ni semua ada rakaman-rakaman. Boleh minta link diorang ni semua lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.